Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan masuk ke topik 1.3 iaitu pemadam kebakaran. Okey, kita tengok. Jenis-jenis pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal atau memadamkan kebakaran. Terdapat 4 jenis alat pemadam kebakaran yang biasa digunakan. Biasanya alat pemadam kebakaran ini dikelaskan berdasarkan medium pemadam kebakaran tersebut. Okey. Ini adalah jenis alat pemadam kebakaran. Kita ada jenis yang pertama iaitu jenis air, di mana labelnya berwarna merah. Okey. Dan kegunaannya ialah untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kain, kertas dan kayu. Okey. Kemudian alat pemadam yang kedua iaitu jenis buih. Labelnya biasanya berwarna krim. Okey, dan digunakan untuk memadam kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kayu, kertas serta cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan juga gas asli. Seterusnya, yang keempat, pemadam kebakaran jenis karbon dioksida. Okey, labelnya biasanya berwarna hitam. Okey, biasanya memadam kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan juga wap. Okey, dan yang terakhir ialah alat pemadam jenis serbuk kering dengan label berwarna biru. Ia boleh memadamkan semua jenis kebakaran. Okey. Baik, seterusnya, jenis kebakaran boleh dikelaskan kepada 6 kelas iaitu kelas A, B, C, D, E dan F. Okey, kelas A. Kelas A melibatkan bahan api yang mudah terbakar jenis pepejal. Okey, contohnya kayu, kertas, kain dan sebarang bahan yang mudah terbakarlah. Okey, kecuali logam. Logam tak masuk dalam kategori ni. So, jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai ialah jenis air, buih dan juga serbuk kering. Okey, seterusnya untuk kelas B, kebakaran ini biasanya melibatkan jenis cecair seperti petrol, kerosin, diesel, cat, varnis dan juga lain-lain. Okey. Kategori ini biasanya melibatkan mesti menggunakan alat pemadam jenis buih, serbuk kering dan juga karbon dioksida. Seterusnya kelas C. Alat kebakaran kelas C melibatkan gas LPG, LNG, oksigen dan juga lain-lain lah. Jadi ia boleh digunakan alat pemadam jenis serbuk kering dan juga karbon dioksida. Untuk kelas D pula, kebakaran biasanya melibatkan logam. Okay, contohnya magnesium, aluminium, natrium, gallium dan sebagainya lah. Logam-logam ini adalah logam-logam reaktif. Okay? Dan alat pemadam yang paling sesuai ialah serbuk kering sahaja. Okey, seterusnya kelas E. Kebakaran biasa melibatkan kelas E ini biasanya melibatkan peralatan elektrik. Jadi untuk peralatan kebakaran yang berpunca daripada peralatan elektrik, alat pemadam yang sesuai ialah jenis serbuk kering dan juga karbon dioksida. Okey, jenis air dan buih tak boleh digunakan. Dan terakhir sekali, kebakaran kelas F iaitu yang melibatkan lemak dan juga minyak masak biasanya daripada dapur. Okey, alat pemadam yang jenis alat pemadam yang digunakan ialah serbuk kering dan juga karbon dioksida. Okey, jenis kebakaran kelas A. Okey, kita ambil jenis kebakaran kelas A. Okey, kebakaran kelas A biasanya melibatkan bahan api mudah terbakar jenis pepejal. Okey, kecuali logam. Contoh bahan api pepejal yang mudah terbakar ialah kayu, kertas, kain dan juga sebarang bahan lain lah. Okey, contohnya kertas, kayu, kain. Okey, jenis kebakaran kelas B pula melibatkan cecair seperti biasanya seperti diesel. Okey.
Okay, petrol, diesel, okay, dan minyak cecair seperti petrol dan diesel lah. Okay, kerosin, diesel, cat, varnis yang mudah terbakar. Okay, next. Jenis kebakaran kelas C pula. Kebakaran kelas C ni biasanya melibatkan gas seperti LPG, LNG, oksigen dan lain-lain. Okay? Gas memasak di rumah, oksigen dan juga gas yang dibawa melalui kenderaan. Okey, kebakaran jenis D. Untuk kebakaran jenis D, biasanya melibatkan logam. Okay, melibatkan logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya lah. Contohnya logam natrium ni adalah salah satu logam reaktif yang sangat mudah terbakar ataupun meletup sekiranya terkena air. Okey, seterusnya kebakaran kelas E. Kebakaran kelas E melibatkan peralatan elektrik. Okey. Okey, untuk kebakaran kelas F pula biasanya ia melibatkan lemak dan juga minyak masak. Okey. Seterusnya, pemadam api jenis ABC. Okey. Tadi kita ada 4 jenis pemadam api. Sekarang kita ada jenis pemadam api ABC. Pemadam api jenis ABC ni kita boleh gunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran yang disebabkan oleh logam. Yang ni tak boleh. Kecuali kebakaran yang disebabkan oleh gas, oleh logam dan gas yang tidak memungkinkan sebarang ledakan. Okey, jenis pemadam api ABC ni tidak bahaya kepada manusia dan juga haiwan, tidak mencemarkan tanah, mudah diselenggara dan kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama, jadi dia boleh menghalang api daripada merebak semula. Okey. Okey, untuk selimut kebakaran, ia biasanya diperbuat daripada 2 lapisan gentian kaca dan ia mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadam oleh air. Okey, memadam api pada bahagian badan mangsa, caranya kita selimutkan badan mangsa menggunakan selimut kebakaran. Okey, macam mana kita boleh gunakan alat pemadam api? Pertama sekali, pada alat pemadam api biasanya ada pin keselamatan. Okey. Pertama sekali kena tanggalkan pin keselamatan daripada pemegang ni. Kita tanggalkan. Okey, tanggalkan ni. Kemudian kita pastikan alat pemadam api ni berada dalam keadaan tegak. Okey, berada dalam keadaan tegak. Kemudian moncongnya kita halakan pada pangkal api dan pastikan jarak kita berada pada jarak antara 2 hingga 2.5 meter daripada api. Okey. Selain itu, langkah seterusnya ialah kita picit bahagian ni, kita picit. Okey, tekan picit bahagian tu. Kemudian kita ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan moncongnya dari sisi ke sisi. Jadi semasa memegang alat pemadam api ni kena berhati-hati dan pastikan tangan kita tu pegang dengan kemas dan kuat supaya tidak terjatuh dan terkena kaki kita. Okey, senarai semak ringkas panduan keselamatan kebakaran. Yang pertama, untuk memastikan sesuatu tempat itu adalah tempat yang selamat, pertama sekali mestilah ada dipasang alat pengesan asap. Okey. Yang kedua, pastikan ada pelan kecemasan dan laluan kecemasan daripada setiap bilik dan semua penghuni tahu serta telah berlatih menggunakannya. Kalau di kelas kita ada pelan lantai dan pelan kecemasan untuk kita tahu arah mana kita perlu keluar dan pergi untuk menyelamatkan diri sekiranya berlaku kebakaran. Okey, seterusnya gunakan mentol yang sepadan dengan watt lampu. Jangan melebihi
keupayaan mentor tersebut. Jangan menggunakan mentor yang tidak sepadan dengan wattnya kerana ia boleh mengakibatkan kebakaran. Okey, seterusnya, perkakasan elektrik yang menghasilkan haba mestilah diletakkan kurang-kurangnya 1 meter daripada tirai, perabot dan apa-apa peralatan yang mudah terbakar. Ini kerana jika diletakkan terlalu dekat, ia mungkin boleh, jika sekiranya berlaku kebakaran, maka ia akan mudah menyambar peralatan ataupun apa-apa yang berada di berhampiran dengannya. Yang seterusnya, elakkan mengecas peralatan elektronik di atas katil tanpa pengawasan. Ini adalah berbahaya. Kemudian, periksa pendawaian elektrik dari masa ke semasa untuk mengenal pasti dan mengatasi kerosakan atau kebakaran akibat litar pintas. Okey, seterusnya, elakkan membuat penyambungan atau membebankan litar elektrik. Jangan gunakan extension yang terlalu banyak sambungan, ya. Ini sangat membahaya, terutamanya untuk alat elektrik yang mempunyai kapasiti penggunaan elektrik yang besar. Okey, kemudian letakkan mancis dan pemetik api di tempat yang tinggi supaya tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Dan seterusnya, bekas-bekas yang mengandungi cecair mudah terbakar hendaklah disimpan di tempat yang jauh daripada punca api dan juga kanak-kanak. Dan anda disyorkan untuk meletakkan 1 unit alat pemadam kebakaran jenis serbuk kering ataupun jenis ABC di rumah. Ada tak kat rumah kamu alat pemadam api? Kalau tak ada, mungkin boleh beli dan pastikan sentiasa berada di tempat yang mudah dicapai. Okey, kemudian menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Aktiviti ini sepatutnya kita jalankan di sekolah, tapi oleh kerana kita masih dalam fasa PKP dan berada di rumah, jadi aktiviti ini ditangguhkan. Cuma cikgu akan jelaskan. Okey, untuk audit alat pemadam kebakaran di sekolah, biasanya beberapa alat pemadam kebakaran yang ada di sekolah kita tu biasa kita nampak di dinding-dinding. Okey, kita biasanya kita tengok saja, tapi sebenarnya alat itu diaudit. Audit ni untuk memastikan alat itu boleh berfungsi dengan baik lah. Jadi apa yang dibuat dalam proses audit? Yang pertama, kita mesti sentiasa semak tarikh luput. Pada setiap alat pemadam kebakaran mesti ada tarikh luput dan pastikan tarikh tersebut tidak melepasi tarikh luput untuk memastikan alat itu boleh berfungsi dengan baik lah. Kemudian pada meter tekanan di sini, kita pastikan meter tekanan itu menunjukkan ada bacaan yang menunjukkan ada alat pemadam api itu masih ada isi lah. Dan pastikan jenis apakah alat pemadam kebakaran tu. Okey, sepatutnya aktiviti ini kamu lakukan di sekolah. Lakukan secara berkumpulan, pergi cek satu-satu alat pemadam api dan lihat sendiri 3 item yang cikgu nyatakan tadi. Tapi kita tak boleh buatlah untuk buat masa ni. Mungkin lain kali insya-Allah. Jadi setakat ini itu sahaja untuk alat pemadam kebakaran. Jadi ada satu tugasan yang cikgu akan bagikan kepada kamu, iaitu kamu dikehendaki setiap orang mencipta cipta alat pemadam kebakaran. Inovasi mudah alat pemadam kebakaran. Cipta alat pemadam kebakaran menggunakan bahan sedia ada di sekeliling kamu di rumah. Bahan sedia ada di rumah. Contohnya boleh menggunakan botol mineral. Kamu boleh fikirkan apakah cara yang paling mudah untuk menghasilkan satu alat pemadam api sendiri di rumah. Setiap orang ditugaskan untuk menghasilkan satu alat pemadam api dan hasilnya perlulah dipersembahkan pada cikgu pada sesi pembelajaran akan datang. Jangan lupa selamat mencuba dan bersedia.